Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, wa bitamim bil khair. Wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, malam ini kita sambung pengajian kita penawar bagi hati. Sambung masuk apa? Siapa ada tanda? Bawa? Dia bab apa tu? Ha? Kolbu. Perut sudah. Badan sudah. Dua tangan dua kaki. Jantung kolbu. Yang mana? Cuba baca. Dan kita lagi qala musannif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain amin. Dan ketahui olehmu bahwasanya segala kelakuan yang dicela itu banyak. Kelakuan yang dicela itu banyak. Artinya sifat yang tercela banyak, tetapi hamba sebutkan di sini 10 perkara pada 10 bab. Kerana yang 10 ini asal bagi semuanya, dan yang lain daripadanya terjadi ia daripada 10 ini. Ini di antara sifat-sifat yang patut kita jauhlah. Sifat-sifat yang tercela. Imam Ghazali sebut 10. Sebab apa? Sebab 10 ni benih dia, akar dia, punca. Akar yang lain-lain tu, yang banyak-banyak tu semua tumbuh daripada yang ni lah. Tumbuh daripada 10 yang akan disebutkan oleh Imam Ghazali. Kelakuan-kelakuan, sifat-sifat yang tercela, yang mesti kita jauh. Mesti kita jauhi. Pertama, sangat loba atas makanan. Suka makan. Apa dia? Gemar makanan. Syarul ta'am. Nanti disebutlah. Nanti disebut kat bawah ni, dibahas satu-satu macam mana yang dikatakan syarul ta'am. Dan saya dia panggil sangat loba atas makanan. Yang ni makan banyak salah tak? Makan banyak belum nanti selalu. Nak kata salah tak salah nanti selalu. Kan? Apa sebab makan banyak? Kat situ. Kalau makan banyak sebab dia nak tenaga. Contoh orang kerja berat kan? Orang kerja berat, dia kena makan banyak. Okey, yang tu bukan syar. Kan? Yang tu bukan syar dia panggil. Betul tak? Yang tu bukan satu keburukan lah. Orang yang terpaksa makan banyak sebab bekerja keras, tapi lepas tu dia pecahkan pula lah dengan banyak zikir dan sebagainya. Betul tak? Kalau makan banyak semata-mata syahwat je. Semata-mata syahwat. Makan banyak, suka makan, gemar makan. Yang ni yang tercela. Yang ni yang cela. Makruh dan boleh membawa kepada haram. Kalau sebab makan banyak tu kita tak sembahyang. Sebab makan banyak tu kita dia membawa kepada kita, dia bawa kita kepada yang haram lah. Ngantuk, tidur, tak sembahyang. Kan? Itu makan banyak. Makan banyak tak salah. Sebab tu apa pasal makan banyak? Contohlah dipanggil syarul ta'am, gemar makan. Itu dia ada hadis, tapi hadis dhaif lah. Saya lupa macam mana sirah dia dalam bahasa Arab kan, tapi lebih kurang macam ni. Saya lupa macam mana. Allah Ta'ala tidak suka kepada orang alim yang gemuk. Alim yang gemuk. Jadi saya tengok perbahasan dia, bukannya yang dimarah, yang dicela tu bukan gemuk. Yang dicela tu makan banyak. Kan? Sebab gemuk ada dua. Satu gemuk penyakit, satu lagi gemuk sebab makan banyak. Kan, yang penyakit ni, yang ni yang lain. Yang dicela oleh syarak ni
makan banyak tu, bukan gemuk tu yang dijela, tapi makan banyak tu. Ada orang makan sikit je, makan tak banyak mana pun, tapi perut dia sakit, dia ada penyakit, dia cepat naik. Kan, macam tu lah. Yang dijela makan banyak tu, makan sampai terlalu kenyang. Dia macam ni je, paling minimum, paling apa ni, yang boleh kita pergi, yang tahap orang awam yang nak beramal ni, dalam kantung tu 1/3 diisi makanan, 1/3 air, 1/3 bernafas. Itu cukup untuk orang awam. Lebih pada tu, maka kata Imam Ghazali, minal israf, melampaui. Kulu washrabu wala tusrifu. Allah Ta'ala kata, makanlah dan minumlah dan jangan melampau batas. Melampau batas ni macam mana? Imam Ghazali kata, untuk orang awam ni, ini sahaja yang yang cukup untuk kita orang awam. 1/3 dalam ma'dah tu diisi dengan makanan, 1/3 dengan minuman, dengan air, 1/3 untuk bernafas. Lebih daripada tu, maka engkau minal israf, engkau tu orang yang dah melampaui batas yang disebut oleh Al-Quran. Wala tusrifu, jangan kamu melampaui batas. Lebih daripada tu, itu dah melampaui batas. Makan sampai tersedak keluar makanan, nak tarawih kan. Hak tu ya dah lah tu. No? Macam tu. Untuk orang awam lah, untuk orang bukan orang awam, orang alim, yang tu lain sikit dia punya disiplin makan tu. Untuk kita macam orang awam ni, yang tu sahaja. 1/3 makanan, 1/3 minuman, 1/3 makanan, 1/3 air, 1/3 bernafas. Itu sahaja. Kan, satu perkataan yang bagus untuk kita dengar. Apa dia yang selalu kita sebut, makan apabila lapar, berhenti sebelum kenyang. Itulah. Sangat loba atas makanan. Loba atas makanan ni, makan terlalu kenyang, terlalu kenyang. Macam tu lah. Dia biar tidak kenyang. Kan. Itulah. Lama-lama biasa. Dia kalau sekaligus payah. Kan. Lama-lama dia akan biasa. Lama-lama nanti kalau dia betul-betul disiplin dengan makan ni, sampai kan dia masuk sesuap pun dia dah rasa banyak, dah rasa penuh dah. Kan, kalau dia terbiasa kan. Tapi cara dia bukan sekaligus. Contohnya hari ni kita biasanya satu hari 4 pinggan lah katakan. Kan, 4 pinggan. Katalah 4 pinggan satu hari, bukan sekali hadap, satu hari 4 pinggan. Okey. Kurangkan 3 pinggan, 4 pinggan kurang sesuap. Besok 4 pinggan kurang 2 suap. Lusa 4 pinggan kurang 3 suap. Nanti kurang 4 pinggan kurang 4 suap. 4 pinggan kurang 5 suap. 4 pinggan kurang sampai akhirnya jadi 3 pinggan. Sikit-sikit. Lepas tu nanti 3 pinggan kurang 1 suap, 3 pinggan kurang 2 suap, 3 pinggan kurang 3 suap, 3 pinggan kurang 4 suap, sampai tinggal 2 pinggan. Macam tu lah. Cara dia. Tapi niat bukan nak kurus badan. Niat bukan nak kurus badan. Niat untuk nilah nak di antara untuk taat lah. Niat untuk taat. Bila kita kurang makan, badan kita ringan untuk beribadah dan lebih mudah untuk khusyuk. Kan. Macam tu lah. Dan dia mengurangkan syahwat. Syahwat nak buat dosa. Kan. Dia sikit-sikit. Kalau sekaligus payah. Kan, sekaligus tu susah. Sikit-sikit. Itu dah. Pertama, sangat loba atas makanan. Contohnya, dia kena sikit-sikit, tenang, dan ada yang bimbing. Kan, kalau seorang-seorang payah juga. Kan, dia kena ada yang bimbing. Contohnya, mujahadah ni ada yang bimbing. Kan, kalau tak ada yang bimbing ni, contohnya macam mana? Kan, dia ni ada makanan. Kan, orang belajar lah, misalnya duduk pondok, ada makanan. Kan, orang main bagi, mak ayah dia bagi makanan. Kan, lepas tu dia fikir, kan, tak apalah, aku nak mujahadah. Kan, dia baca, dia seorang-seorang. Kan, baca seorang-seorang, tak ada yang bimbing. Tak apalah, aku nak mujahadah, aku tak nak makan ni. Makanan ni sedap sangat, boleh menguatkan syahwat aku, kata dia. Jadi bagi kat kawan dia. Ambil bagi. Ambil kawan dia, ambil makan. Kawan-kawan dia ambil makan pulun. Dalam hati dah mula timbul, amboi, tak terima kasih langsung kat aku.
Kan tak terima kasih langsung, tak sebut langsung nama aku. Kau pakat makan semua kat situ kan, tak sebut nama dia. Dia jadi lain lah. Dia jadilah lain, bertambah sakit, bertambah sakit. Kan start pada tu dia duk main hati seorang-seorang dia. Dia ni bukan bagus sangat. Kan tak terima kasih. Dia ni perangai. Duk seorang-seorang, dia duk berasa dia mujahadah, tapi hati dia semakin rosak. Tu contoh orang yang nak bermujahadah hati dia, tetapi dia tidak ada yang membimbing. Contohlah, contoh kan. Contohlah, dia nak perbaiki amalan, dia nak perbanyakkan amalan dia, kan. Tapi dalam sedar ataupun tak, dia memandang lekeh kepada orang lain, kan. Dia pandang lekeh. Dia masuk surau awal, sekali dia tengok orang yang masuk lambat, dia mula hati dia, apalah masuk lambat, tengok macam aku. Kan dia mula. Sekali bila dah habis mayang, mereka ni mai lewat, balik awal, tengok macam aku balik lewat. Tujuan saya dia nak perbaiki amalan dia nak perbanyakkan amalan dia nak perbaguskan diri dia. Tapi sedar atau tidak, hati dia rosak. Kan. Itu contoh orang yang nak, ni terjadi dekat apa? Dekat orang yang nak bermujahadah, yang murid, yang nak membaiki yang nak mendekatkan diri dia dengan Allah Ta'ala. Dia nak baiki hati dia, tapi tak ada yang bimbing, dia akan macam itulah. Tu contoh kedudukan, contoh situasi orang yang nak cuci hati, tetapi orang yang nak memperbaiki amalan, cuci hati dia, nak mendekatkan diri dia dengan Allah Ta'ala, tapi tak ada yang bimbing. Kan dia rosak. Tu kena cari guru, kena ada guru yang bimbing orang yang nak mujahadah ni lah. Kan. Kedua antara 10 perkara, di antara perkara-perkara yang mazmumah, perkara-perkara yang tercela, sangat loba atas berkata-kata. Ni setiap satu akan disebut oleh Imam Ghazali kat sini. Kan, sangat loba atas berkata-kata, suka sangat bercakap, suka bercakap. Kan, suka bercakap. Kan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Rasulullah kata, siapa-siapa yang beriman dengan Allah dan dengan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik, ataupun dia diam. Kan, falyaqul khairan aw liyasmut. Kan, dia cakap yang baik-baik ataupun dia diam, dua je. Macam tu. Kalau tidak, dia melebihkan cakap, banyak bercakap, banyak salah. Kan, banyak bercakap, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Kan. Jangan cakap banyak ni menyesal, banyak juga yang menyesal disebabkan cakap salah. Saya nak tanya, menyesal kalau kita menyesal bercakap ke menyesal tak bercakap? Kita pernah tak menyesal bercakap? Cakap-cakap jadi menyesal. Pernah tak? Pernah kan? Pernah tak menyesal tak bercakap? Menyesal tak bercakap, mana kesan dia lebih teruk dalam hati? Menyesal bercakap ke menyesal tak bercakap? Menyesal bercakap. Menyesal bercakap lagi. Allah. Kan. Menyesal bercakap lebih memberi kesan, sangat lebih keras kesan dia daripada menyesal tak bercakap. Kan. Tu bercakap. Kan. Banyak diam. Bila kita banyak diam, banyak hikmah. Kan, banyak hikmah yang Allah Ta'ala bagi kat dalam. Diam kerana Allah lah. Macam tu lah. Mana dia hilang dah. Apa dia? Hilang lah. Mana dia tadi? Kan, gemar atas, sangat loba atas berkata-kata. Kan, ni kita baca secara umum je dulu, sebab nanti bawah ni Imam Ghazali akan ceritakan satu persatu. Menyesal bercakap macam mana. Terima kasih.
menyesal tentang banyak bercakap macam mana, banyak makan macam mana. Nanti Imam Ghazali akan cerita secara terperinci lah bawah ni. Ni secara rambang ni dulu, secara borong. Kan. Kemudian yang ketiga, perkara asal kejahatan. Kan 10 perkara yang jahat yang menjadi yang benih boleh menimbulkan kejahatan-kejahatan yang lain. Yang pertama disebut tadi suka gemar makan. Yang kedua, gemar bercakap. Kan bercakap. Ingat kita apa yang kita cakap semua akan dicatat. Catat. Kita cakap bahasa Melayu dicatat dalam bahasa Melayu. Kita cakap Arab dalam Arab lah ditulis. Semua dicatat. Kan? Semua dicakap. Kemudian marah. Ketiga marah. Kan marah yang dikuasai oleh syaitan. Marah dekat sini bukan marah kerana Allah. Marah kerana Allah tak apa. Kan kasih kerana Allah dan benci kerana Allah, yang tu tak apa. Yang tu bukan marah yang dikuasai oleh syaitan. Marah yang dikuasai oleh syaitan. Kan marah yang melanggar syariat. Kan yang ni tak boleh. Kan sebab marah ni asal dia semua manusia ada. Semua orang ada marah ni. Kan macam mana innal ghadaba jamratun tuqadu fi qalbi ibni Adam. Marah itu bara api yang dinyalakan dalam hati anak Adam. Semua antara kita ada. Kan antara kita ada. Tinggal lagi bagaimana kita menggunakan dia, kita urus dia. Kan kalau pandai urus, marah tu betul, marah tu bagus. Contohnya kita marah kerana Allah, marah terhadap kemungkaran yang berlaku di muka bumi ni, yang tu bagus. Marah terhadap maksiat, yang tu bagus. Tapi marah dekat maksiat tu lah, bukan marah dekat pelaku maksiat tu, bukan benci dekat pelaku maksiat tu. Kan marah kerana Allah. Marah kat sini bukan yang tu. Marah kat sini yang tercela adalah marah yang dikuasai syaitan sampai lupa apa yang sebenar. Kan nanti bawah ada cerita. Keempat, dengki. Dengki ni pun antara perkara asal kepada kejahatan. Ni 10 perkara yang akan disebut Imam Ghazali ni asal kepada kejahatan, punca kepada kejahatan-kejahatan yang lain. Dengki tu apa? Bercita-cita orang lain hilang nikmat. Itu dengki. Kalau sama ada dia bertindak ke arah tu ataupun dia tak bertindak ke arah tu, dengkilah tu. Kan kalau dia bertindak ke arah dengki dia tu, yang tu double lah. Kan contohnya kawan tu berniaga laku laris jualan dia, datang perasaan dia ni kalau dia jatuh miskin, kan tak suka dengan kemajuan kawan tu, tak suka. Kan dia dengkilah tu, dengki. Dia suka kalau kawan tu jatuh miskin, dia suka kalau macam tu. Jadi ada itu dengki. Dosa tak? Berdosa. Dia bertindak tak ke arah dengki dia tu? Dia tak bertindak, dia sengak lah. Dosa tak? Dosa apa? Dengki. Kalau dia bertindak ke arah tu, dia pergi bakar kedai kawan tu ke, pergi jumpa bomoh siam ke, yang tu double lah. Yang tu double dosa. Kan tu dengki lah. Main. Kalau kita tengok kawan tu maju, kita pun rasa cemburu sehingga kita berusaha untuk lebih maju daripada dia ataupun sama maju dengan dia, yang tu tak apa. Kan bukan kita tak suka dia maju, tapi kita tengok dia tu maju sampai kita rasa kita pun nak jadi macam dia juga. Yang tu tak apa. Yang tu tak dengki. Yang tu bukan dengki. Yang tu inspirasi, sumber inspirasi. Kan dengki ni tak, dengki ni dia mencita-cita kawan tu hilang nikmat. Kan sama ada dia nak nikmat tu kembali ke dia ataupun tidak. Kan asalkan kawan tu hilang nikmat, sudah, kawan tu jatuh miskin, jadilah. Kan tu dengki lah. Dengki bahaya ni. Ini semua ni membatal amalan. Dengki ni kan, iyakumul hasada fa innahu ta'kulul hasanat kama ya'kulun narul khataba. Kan Nabi kata jauhilah dengki, kerana dengki itu dia memakan pahala kita sebagaimana api memakan kayu yang kering. Kan jadi dengki ni membatalkan amal. Kan membatalkan amalan kita, membatalkan pahala amal, bukannya amal, membatalkan pahala amal.
Tu dengki lah. Jauhi dengki. Kalau ada perasaan tu istighfar lah. Kita tak rela dengan benda tu. Tak mau yang tu, tak mau, tak suka. Tak apa. Dia jangan dia tak nafi, dia tak tangkis, dia layan, dia suka, dia nak yang tu. Yang tu tak tangkis tu, kita tangkis benda tu, kan istighfar lah. Kan yang tu tak apa dah. Kan yang tu tak apa. Sebab kadang-kadang benda tu dia datang secara paksaan, dia datang secara paksa kat dalam hati kita kan. Jadi cara dia kita tangkis je lah. Kita tak setuju dengan perasaan tu, dah habis. Kan tak setuju je. Lepas tu pergi pula lah, belanja kawan tu minum ke, sembang-sembang dengan dia, berjumpa bagi salam, belanja dia minum. Kan sebab dalam hati ada iri dengan dia, kita buat macam tu. Untuk apa? Untuk sebagai ikhtiar kita untuk menghilangkan perasaan tu. Kan macam tu dah. Teruk dengki ni ya Allah. Kan perasaan tu kan dia bersambung dengan benci lah, bercampur dengan benci semua kan. Marah apa ada kat dengki ni. Dalam dengki ni dia ada marah, ada benci. Kan dalam dengki ni. Jadi hasad lah, hasad. Dengki tu hasad lah. Hasad. Iyyakum wal hasada. Jauhilah dengki. Kan. Hasad tu dengki lah maksud dah. Orang Melayu panggil hasad dengki. Kan. Hasad tu dengki lah tu. Macam tu lah. Cemburu. Tak tahu penggunaan bahasa kita. Kalau cemburu tu ke arah dengki ke ataupun macam mana. Kan. Tapi dengki yang dimaksud di sini, hasad tu yang dimaksud kat sini itulah bercita-cita orang lain hilang nikmat. Dia tak setuju, dia tak redha dengan rezeki yang Allah Ta'ala bagi dekat orang tu. Tu satu lagi. Tak redha dengan ketentuan Allah, marah, benci sesama Islam. Kan semua ada dalam dengki. Macam tu lah. Penuntut ilmu kan sama-sama menuntut ilmu. Tukang kedai, tukang berniaga, sama-sama peniaga. Kan dia tengok saing lah. Kan ada dengki tu. Jadi cara dia tangkis je lah. Tak setuju dengan perasaan tu. Besok pergi jumpa kawan kita dengki tu, belanja dia makan, senyum-senyum, sembang dengan dia, bagi salam semua kan, supaya hilang. Macam tu lah. Biasanya macam tu lah. Biasanya macam tu. Dalam biasanya lah level tu. Kan. Macam tu lah. Biasanya kalau orang tu menjaga durian tepi jalan, dia tak ada perasaan dengki terhadap penuntut ilmu. Dia dengki kat siapa? Dekat peniaga durian juga. Peniaga jugalah. Khususnya lagi peniaga durian. Biasanya macam tu lah no? Kan. Gitu jugalah polis. Polis dia kalau dia nak dengki dekat orang lain yang naik pangkat tu, yang selevel dengan dia kan, naik pangkat, dia takkan nak dengki dekat peniaga durian tepi jalan. Tak ada pasal. Kan. Biasanya macam tu lah. Tu dengki. Itu dengki Allah Ta'ala uji. Dahsyat. Kalau Allah Ta'ala uji ni sakit ni. Siapa pernah kena? Mengaku. Kan kalau kena tu, dia nak uji tu, dia bagi sakit sungguh. Benci ada, marah, tak redha dengan ketentuan Tuhan, apa lagi, sampai tak boleh tidur. Kalau dia ada kan, sampai tak boleh tidur. Benci, marah, tak redha dengan ketentuan Tuhan, lagi apa lagi, dendam, apa lagi, semua ada kat dengki. Semua kumpul kat situ. Iri hati ke kan. Kalau yang maksudkan dengki kat sini. Contoh. Saya dulu pernah jugalah masa belajar dululah, zaman belajar dulu kan, menuntut ilmu dulu. Kan dalam kelas kami jenis kena tanya.
Hari-hari kena tanya. Hari-hari kena tanya, boleh jawab, tak boleh jawab. Sekejap kalau saya boleh jawab, sekejap dia tak boleh jawab. Sekejap saya boleh jawab, sebab sekejap saya tak boleh jawab, sekejap dia boleh jawab. Kami dalam kelas tu duk bersaing lah. Bersaing. Kan hari tu saya tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Kena tak boleh jawab. Duk perhati semua tak boleh jawab. Kawan ni dapat jawab. Jadi perasaan geram kat kawan ni sebelah ni. Allah Ta'ala uji Dia uji, dia bagi rasa benci kat kawan tu, marah, semua dah, tak reda, semua dah kan kat kawan ni. Tapi kita jumpa dia senyum, relax, dalam hati duk geram kat dia kan, sehari tu lah kan. Balik pondok tu, pekuk bantai kat muka tu, menjerit, nak buang perasaan tu. Kan tu Allah Ta'ala nak uji tu. Dia bagi saya sakit sungguh tu. Sebab tak boleh jawab hari tu lah. Tak boleh jawab, dia boleh jawab. Hak saya tak boleh jawab tu, tanya dia boleh jawab. Geram tunggu. Masa tu lah nak cerita kan. Batang perasaan macam-macam, benci kat dia, dengki kat dia. Sampai duk malam tu duk pegang tak tangan atas kepala. Dia ni besok kena langgar lori bagus ni. Sampai macam tu sekali. Sampai macam tu. Allah Ta'ala nak uji kat dalam hati kan. Lepas tu saya dah tak boleh tahan lah. Benda ni dia menyakitkan, dia mudaratkan diri sendiri tau. Mudarat diri sendiri. Saya fikir tu Allah Ta'ala nak uji lah kan. Besok tu pergi jumpa dia, salam semua pergi. Dia bukan tahu apa, dia tak tahu saya sorok pada dia kan. Hari tu ya bersepak tu. Tidak sebelum tu sekejap dia boleh jawab, saya tak jawab. Sekejap saya boleh jawab, dia tak jawab. Macam tu lah duk persaingan. Tapi hari tu jadi sakit tu. Hak saya tak boleh jawab tu, dia dapat jawab kan. Lepas tu pergi jumpa dia, salam. Jom, ada kain kotor tak? Nak basuh, aku nak basuh kain ni. Ada dia bagi. Saya basuh kain dia. Basuh dalam hati. Kan nak bagi rasa elok tu. Lepas tu dia join sekali, basuh kain sekali. Sembang dengan dia. Kan. Lepas tu tak ada lega. Kan. Saya tak tahan, saya buat macam tu sebab saya tak tahan sakit tu. Sampai tak boleh tidur. Kes dia tu dia tak boleh jawab pun. Tapi tu saya kata, dia uji sabar tak sabar ni bukannya kepada masalah tu, bukan subjek masalah tu, tapi pedih hati yang Allah Ta'ala bagi tu. Kan ada orang hilang RM100 dia senyum je kan, walaupun lepas RM100 tu dia tak ada duit dah, tapi dia senyum lah. Tapi cuba kalau dia berjalan, dia tersepak batu, makin hamun dia kan. Jadi yang boleh sabar besar atau kecil ujian tu bukan pada ujian tu, bukan pada subjek ujian tu, tapi dalam hati ni. Allah Ta'ala bagi pedih lah. Kalau Allah Ta'ala bagi pedih, besarlah ujiannya. Allah Ta'ala bagi biasalah ujiannya. Nampak tak? Dia rasa tak ada apa, tak ada lah sangat ujian kesabaran tu kalau Allah Ta'ala tak bagi pedih dalam hati dia. Kalau masalah tu kecil tapi Allah Ta'ala bagi pedih, sebenarnya itu ujian kesabaran yang Allah Ta'ala bagi kat dia tinggi. Besar, berat ujian kesabaran yang Allah Ta'ala bagi kat dia. Walaupun masalah tu kecil, tapi Allah Ta'ala bagi pedih dalam ni kan. Kalau masalah dia besar, tapi Allah Ta'ala tak uji dia, Allah Ta'ala tak bagi dia pedih, Allah Ta'ala bagi dia sikit ya pedih, yang tu sebenarnya ujian dia lebih kecil. Ujian dia kecil. Macam tu, faham tak? Jadi yang dalam dekat dalam kan. Macam saya ni, saya fikir kecil je masa tu zaman belajar dulu kan. Kecil je fikir balik kan. Saya tak boleh jawab, hak saya tak boleh jawab tu dia boleh jawab. Hari tu lah, sebelum tu duk lalu biasa dah, tapi hari tu je main macam mana tu kan. Jadi berat bukan dekat skrip cerita tu, berat dekat dalam ni. Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala tweet bagi rasa berat kan. Kalau berat, nak fikir balik, basuh kain malam tu lagi berat rasanya. Duk angkat padi, masa tu mana ada elektrik, duk angkat padi, pergi kat telaga, angkat letak pelita kat sini. Masa tu pondok kami tak ada air, tak ada elektrik kan. Dia pasang pakai generator, cukup jam tertentu dia tutup generator, pakailah pelita kami ni kan. Kau nak fikir berat tu, berat lagi, tapi tak rasa pedih pun tu kan. Allah Akbar. Tu ujian lah. Jadi beratnya, saya fikir berat atau tak berat ujian kesabaran tu bukan pada rumah terbakar, bukan pada kemalangan, bukan pada tersepak batu, bukan pada hilang duit, bukan pada bankrupt, bukan. Tapi dalam. Kalau Allah Ta'ala bagi rasa beratlah ujian sabar dia. Faham tak? Tengok, nampak tak? Dekat situ lah, dekat situ Allah Ta'ala bagi tak berat mana, tak berat mana lah dalam hati dia tu. Macam tu lah.
dia akan, kalau dia keping cepat, dia akan berada dalam tu sehingga mendalam. Sampai kita misalkan nak tidur tak boleh. Dia geram, datang dendam macam mana nak dendam dah. Itu yang nak mengatasi diri sampai ke dalam. Kadang-kadang kita itulah tu. Tapi dia pendam lah. Terbuku lah kita ni kan. Dia tunggu masa. Habis semua. Itulah tip dia, pergi jumpa dia, bagi salam, Assalamualaikum, jom pergi minum. Tak jumpa tu kata, aduh aku geram ni. Nak jumpa pun tak boleh, tak tahu kan. Tak apalah, yang penting kita tetap tangkis dan jangan bertindak ke arah apa yang kita dengki tu. Kan, kalau nak bertindak ke arah lawan dia. Pergi ajak dia jemput kenduri, ajak pergi minum sama-sama. Kan, tak apalah tu, lama-lama dia sembuh lah. Allah Ta'ala bagi sembuh. Kalau terbuku juga, tak payahlah. Dia tak boleh merelakan benda tu. Kan, dia kena nafi dan tangkis. Kalau tidak, dia orang yang dengki lah. Kan, kena lawan lah. Kita lawan hati kita lah, bukan lawan dengan orang. Yalah, lawan hati kita, lawan tangkis, tak mau benda tu. Fikir balik, Allah Ta'ala yang bagi rezeki kat dia. Kita dengki apa? Kita dengki pasal perniagaan dia maju misalnya kan. Allah Ta'ala yang bagi, kehendak Allah Ta'ala bagi kat dia rezeki. Kehendak Allah Ta'ala bagi kat aku rezeki yang macam ni, cukup lah. Tak ada apa-apa. Kan, hidup cuma apa yang mulia di sisi Allah, yang lebih amalan, yang bagus amalan, yang paling bertakwa. Kan, fikir, bagi lega lah. Kan, bagi lega, ikut majlis-majlis ilmu kan. Tentu lah. Tu dengki. Fikir balik, apa semua ni Allah Ta'ala yang berkehendak macam tu. Kan, aku ni siapa? Cuma hamba Allah, dia pun hamba Allah. Yang mulia di antara aku dan dia adalah yang lebih bertakwa dengan Allah Ta'ala. Pujuklah hati dengan ilmu kan. Betul lah. Harta banyak tu bukan tanda mulia. Kan, kaya bukan tanda dia dimuliakan oleh Allah. Kekayaan, kemajuan perniagaan itu bukan tanda dia dimuliakan oleh Allah. Bukan dialah, siapa-siapa pun, kita lah di antara semua. Kita semua ni, kekayaan yang kita ada bukan tanda kita dimuliakan oleh Allah. Kalau kekayaan tu tanda Allah Ta'ala memuliakan seseorang, Nabi lah yang paling kaya, paling mewah. Kan, Nabi lah yang paling hidup mewah dalam istana. Dia tidak. Kan, tidak, biasa ya. Itulah dengki. Kelima, kikir dan kasih akan harta. Kikir ni apa? Bakhil. Kedekut. Kedekut tak ada masin. Kikir, bakhil dia bagi. Dan kasih akan harta, sangat sayang dengan harta. Kan, dia bakhil, kedekut dan sangat sayang dengan harta. Yang ni dahsyat ni. Nanti Imam Ghazali cerita kat bawah tentang bakhil ni kan. Bakhil, dekat bakhil ni dia ada tamak, ada semua lah. Kan, dia ada tidak ada kasih sayang dalam diri dia. Dia ada tamak, dia ada tak percaya dengan rezeki, semua ada kat dia. Banyak juga, banyak kejahatan-kejahatan yang ada dekat bakhil ni, kikir ni. Kan, kasih sangat akan harta. Ni bakhil. Tentu lah, kasih akan harta. Kan, contohlah, jam dia saja boleh buat rumah lah kita. Kalau kita ni boleh buat rumah lah. Jam dia. Kan, lepas tu bila kan, tak tahulah. Nanti semua akan dihisap oleh Allah. Setiap nikmat kan yang ada kat dia, semuanya akan dihisap. Yang ada kat kita ni semua akan dihisap. Kan, akan dihisap oleh Allah Ta'ala nikmat tu. Lagi banyak harta, lagi banyak dihisap. Daripada mana harta tu kita dapat, ke arah mana kita belanjakan, kita habiskan harta tu, semua akan dihisap. Kan, jagalah. Kasih sangat dengan harta kan. Kikir, kan, kedekut, bakhil. Contohnya
Keenam, kasih akan kemegahan. Dia suka megah, suka orang puji, suka dia yang teratas, suka dia yang tertinggi. Kasih akan kemegahan, no? Kan, kasih akan kemegahan. Ketujuh, kasih akan dunia. Kan, tak mau mati. Suka dengan dunia, kelazatan dunia ni dia suka. Kan, ni tak ada, ni lawan dia zuhud dah ni. Zuhud tak mau dunia. Kan, jifatun qadirah. Kan, la ya'kuluha illa kilab. Kan, dunia ni bangkai yang keji, tidak makan bangkai yang keji ni melainkan anjing-anjing. Tu hina sungguh dunia ni. Kan. Lau kanati dunia ta'dilu janaha ba'udatin, janah, kalaulah dunia ini seperti ada harga di sisi Allah Ta'ala menyamai sekepak nyamuk. Kan, ada harga walau sekepak nyamuk sahaja kalau ada harga di sisi Allah Ta'ala. Kan, ma saqallahu kafira syurbata ma'in. Allah Ta'ala tidak akan bagi minum orang kafir walaupun seteguk air kalau dunia ni ada harga sekepak nyamuk. Faham tak maksud dia? Macam ni, ya. Air ni dunia tak? Air ni dunia. Kalau dunia ni ada harga sekadar sekepak nyamuk sahaja. Kan, janah ba'udah, hanya seharga sayap nyamuk. Kan, kalau dunia ni ada harga seharga sayap nyamuk. Orang kafir tak dapat dunia walaupun seteguk air. Sekarang ni bukan seteguk air orang kafir dapat, lebih pada kita. Sebanglo rumah, satu bangunan. Paling terkaya di dunia orang kafir. Terkaya di dunia. Kan, di Malaysia kita orang kafir, bukan Islam. Kan, bukan seteguk air Allah Ta'ala tak bagi. Bukan seteguk air je Allah Ta'ala bagi, bahkan berbilion harga kekayaan yang ada, yang mereka ada. Rumah-rumah, harta, kereta, semua ada kat mereka. Kan, maknanya apa? Dunia ni langsung tak ada harga. Kalau ada harga, walaupun sekepak nyamuk, air pun orang kafir tak dapat. Nampak tak? Sekarang ni tak ada harga langsung. Sebab bukan saja air orang kafir dapat, macam-macam dia dapat, lebih pada air lagi. Kan, maknanya apa? Dunia langsung tak ada harga langsung di sisi Allah Ta'ala. Jadi kalau orang tu dia dapat, dia kekayaan, dia kaya, dia mewah, itu bukan tanda Allah Ta'ala muliakan dia. Faham tak? Itu bukan maksud, langsung tidak bermaksud Allah Ta'ala muliakan dia langsung. Kan, tak bermaksud demikian. Macam tu lah. Faham tak ni? Dunia tak ada nilai lah. Tak ada nilai langsung. Sebesar ada kepak nyamuk pun tak nilai. Sebesar kepak nyamuk pun tak ada nilai. Kalau ada nilai sebesar kepak nyamuk, air pun orang kafir tak dapat. Ni air ni dunia ni. Kan, seteguk air pun orang kafir tak dapat. Tapi orang kafir bukan tak dapat, bukan seteguk air, lebih pada seteguk air lagi dia dapat. Kan, kita nak bayar rumah ni api nak naik ni. Nak bayar duit nak bayar kan. Yang tu pun nak bayar air susah. Lepas petik jari. Kan. Jadi maknanya kehidupan kita atas dunia ni, kalau tak ada nilai, orang tak payah kerja lah. Tak payah lah, tak payah cari lah. Dia dunia ni apa? Okey, ya. Dunia tu apa? Dunia ni setiap yang tak membawa manfaat di akhirat tu dunia. Yang tidak memberi manfaat di akhirat itu dunia. Kan, kita ada motor ni kita bawa pergi surau, motor kita bawa pergi masjid. Motor ni dunia ke akhirat? Dunia ni, motor ni bukan jifatun qadirah, bukan bangkai yang keji, tetapi motor ni memberi manfaat di akhirat, maka dia bukan yang terhina. Faham tak? Motor tadi. Orang ni pula ada basikal cabuk, bawa pergi main judi. Basikal cabuk ni dunia yang Allah Ta'ala kata tak ada harga langsung walaupun sekepak nyamuk. Faham tak? Itu maksud dia. Setiap apa yang memberi manfaat di akhirat, itu akhirat. Yang tak ada membawa manfaat di akhirat, itu semua dunia. Faham tak? Barang yang kita dunia barang yang ditinggal. Apa dia? Barang yang kita tinggalkan,
Bukan, dunia ni yang ada kat sini, yang ada kat kita ni, dunia ni, semua ni yang ada ni, dunia ni, kan, air ni, handphone ni, semua dunia. Memberi manfaat di akhirat, yang tu bukan dunia yang keji. Yang tu akhirat nama dia. Memberi manfaat di akhirat, maka dia di akhirat. Setiap yang tak memberi manfaat di akhirat, ni tiang ni, tiang ni dia membina surau. Tiang ni memberi manfaat di akhirat, maka dia bukan dunia yang bangkai yang keji tadi tu, yang tak ada harga walaupun sekepak nyamuk tu. Bukan yang tu. Tiang ni membina premis judi. Tiang tu lah yang tak ada harga di sisi Allah Ta'ala walaupun sekepak nyamuk. Faham tak? Tu. Nampak? Yang tak ada harga apa-apa, yang tak memberi manfaat di akhirat sama sekali. Itu dunia yang keji, yang tak ada harga di sisi Allah Ta'ala walau sekepak nyamuk. Macam tu lah. Kita ada kereta guna bawa pergi kuliah, pergi majlis ilmu, pergi masjid, pergi cari nafkah. Kereta tu memberi manfaat di akhirat, maka dia bukan yang tercela di sisi agama, di sisi Allah. Kan? Kawan ni kereta tak ada, yang dia ada cuma basikal tua dia tu. Dia guna pergi mana? Pergi judi, pergi main judi, pergi karaoke misalnya, kan, pergi tikam ekor, tikam nombor. Kan? Maka basikal dia tu adalah dunia yang keji, yang bangkai, yang tidak ada harga di sisi Allah Ta'ala walaupun sekepak nyamuk. Basikal tua dia tu. Betul lah. Faham lagi? Itu. Macam mana? Apa dia tu? Barang meninggal. Semua tu akan tinggalkan kita juga. Tak cari. Kan? Betul lah. Okay. Ni semua tinggal kita ni semua. Kalau dia membawa manfaat di akhirat, okey, adalah manfaat dia masa kita guna dulu, kan. Kalau dia memberi manfaat di akhirat, kalau kita tak guna dia ke arah manfaat akhirat, rugilah kita. Macam tu lah. Itu dunia. Kan, kasih akan dunia. Kasih akan dunia ni kereta yang kita bawa tu, kan. Guru saya dulu calon sikit marah, kan. Itu yang guru saya ajak saya belajar dulu. Dia kata ada kereta, parking kat garaj, jangan parking dalam hati. Jangan parking dalam hati. Kan. Kalau tidak, dia termasuk kasihkan dunia. Kan. Kasihkan harta, terlalu kasihkan harta, kasihkan dunia. Kan, parking kat garaj je lah. Kan. Tapi payah sebenarnya. No? Sebenarnya payah. Itulah. Kasih akan dunia, tak mau. Kedelapan, membesarkan diri. Kedelapan, daripada perkara ibu kepada maksiat yang lain. Yang kedelapan, apa dia? Membesarkan diri, takabur. Dia bongkak. Kan? Diri dia besar, diri dia bagus pada orang lain semua rendah pada dia. Itu takabur nama dia. Takabur ni jangan, Allah Ta'ala muka. Iblis tu takabur, terus kena laknat. Aba wastakbaro, dia enggan dengan perintah Allah, sujud hormat kepada Nabi Adam. Wastakbaro, dan takabur dia, Allah Ta'ala kata wa kana minal kafirin, dan iblis itu termasuk di kalangan yang kafir. Takabur tadi, dia enggan dengan perintah Allah dan takabur, bongkak. Kan, kau jadikan dia daripada tanah, kau jadikan aku daripada api, nak suruh sujud. Kan? Makhluk dalam dunia ni, apa dia yang tak menunduk? Yang langsung tak menunduk api lah, duk naik. Hak lain tu kita tengok yang secara yang alami lah, semua kat mana pun dia akan tunduk ke ujung-ujung dia, kan. Pokok ujung dia tunduk juga. Semua macam tu lah. Api ya duk macam tu.
Dia menyulang. Kan? Tu api. Itu iblis. Takabur janganlah. Takut la yadkhulul jannah mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk syurga. Apa dah? Macam mana ayat dia? Kan tidak masuk syurga orang yang ada dalam hati dia sekecil zarah daripada kibir, membesarkan diri. Takabur lah. Dalam hati dia tu ada takabur, tak masuk syurga. Tak masuk syurga. Dia syirik. Takabur ni milik Allah, tiba-tiba dia pun nak juga. Kan? Syirik khafi. Jangan takabur. Dia pandang orang lain semua rendah. Kan? Dia tolak kebenaran. Kan? Kerana dia fikir dia bongkak. Orang yang menyampaikan semuanya rendah pada dia. Kan? Tu takabur, tak mau. Dengan takabur ni boleh menolak kebenaran. Kan? Menolak kebenaran sebab takabur. Kalau sombong tak ada takabur. Sombong ni takabur barangkali. Tengok terjemah dekat ni, dekat kamus. Sombong ni takabur lah barangkali agaknya. Sombong, dia takabur ni bongkak, membesarkan diri. Tu bongkak takabur. Kan? Tapi orang cakap dia sombong, tapi dia kata dia tak sombong. Tak tahu, tanya hati dia, tanya dia. Lawan dia tawaduk. Orang dia kata dia tu sombong lah dia. Orang tu dia diri tak sombong kata. Dia sombong ni dalam. Dia dalam. Kat dalam. Kan macam mana? Kadang-kadang terzahir dengan terzahir takabur itu di luaran, kadang-kadang tak terzahir. Kan tak terzahir. Kadang-kadang terzahir di luaran dia tu, takabur. Bongkak dia tu. Kan? Contohnya jalan macam ni. Itu zahir tu di luaran, bongkak dia. Tak. Boleh jadi lah. Ni contoh ni jalan je ni. Ni. Tengok tak Gusti apa UFC jalannya. Bongkak. Contoh. Dia bukan untuk nilai orang, dia untuk nilai diri sendiri. Dia tasawuf ni untuk tengok diri sendiri, untuk suluh diri sendiri. Dia bukan untuk tengok orang, bukan. Kan? Itu takabur. Kita tengoklah kita duduk kat mana. Adakah kita orang yang membesarkan diri, iaitu diri sendiri, diri ni kita besarkan, kita bagus, hebat, yang lain semua rendah bawah dia, hina, tak ada apa. Adakah kita macam tu? Kan, itu takabur. Tentulah. Adakala ada istilah macam ni, kalau dia duduk kat dalam saja dipanggil kibir. Kalau yang duduk kat dalam ni, duduk dalam saja tak nampak luar, dia panggil kibir. Kalau dah tertingkah di luar, itu takabur dia. Kan? Tersedahlah. Kibir. Allah Ta'ala dah sebut, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau jalan di muka bumi ni dengan bermegah. Macam mana jalan orang megah? Macam tu ke, lenggo. Kan, jalan megah. Kan, wala, macam mana sebelum tu Allah kata wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau paling pipi kau daripada manusia lain, dan jangan kau berjalan di muka bumi ni dengan sombong. Paling pipi. Kan, tak ada, kan, tak mau tengok orang sombong. Allah Ta'ala tak kasih. Kan, takabur. Tapi ada tempat boleh takabur kan. Itu kita dah cerita kan. Cerita lagi, ada tempat boleh takabur, bahkan eloklah takabur. Kan, ada tempat. Bukannya maknanya kita ni tawaduk, duk rendah, ya, orang luku kepala kita pun, orang hina Nabi pun kita duk rendah, tawaduk kata dia. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Ada tempat kita boleh bongkak kerana Allah. Kan, bukan bongkak ni, maksudnya macam ni. Bila mana kita boleh takabur? Bila musuh bongkak dengan kebatilan yang dia bawa. Apa kebatilan tu? Contohnya dia menghina Nabi. Dengan bongkak menghina Nabi. Okey, waktu tu kita boleh bongkak. Kita boleh bongkak, boleh takabur dengan dia, dengan kebenaran yang kita bawa. Faham tak? Untuk menjunam, menenggelamkan takabur kebatilan yang dia bawa tu. Nampak tak? Tu, inilah.
Macam tu. Nabi tu gila kata dia. Mana ada terima wahyu? Kita pun hantar mana? Tu takabur tu. Contohlah kan. Mana bukti? Cekak leher dia, mana bukti? Angkuh tak? Angkuh lah tu. Mana bukti? Contohlah kan. Contoh. Kita angkuh kat apa? Kat orang yang angkuh dengan kebatilan, iaitu menghina Nabi. Hak tu boleh. Kan? Itu kata Fudail bin Iyad, at-takabbur limutakabbir tawadhu'. Kita angkuh terhadap orang yang angkuh, tawadhu'. Nama dia tawadhu', bukan angkuh ni nama dia. Kan huraian dia macam mana? Kita angkuh dengan kebenaran yang kita bawa terhadap orang yang angkuh dengan kebatilan dia. Kan. Macam tu dah. Macam contoh Sayyidina Umar, masa dia isytiharkan Islam dia tu. Kan Sayyidina Umar kan, dia kata siapa yang nak isteri dia menjadi janda, siapa yang nak anak dia menjadi yatim, halang Umar. Angkuh tu. Tapi seorang pun tak keluar, semua takut. Kan. Ada ayat dia lah, panjang lagi lah bahasa dia tu, tapi bahasa dia tu memang angkuh lah bunyi. Kan. Tapi tak apa. Apa dia? Untuk tanding dengan orang yang angkuh dengan kebatilan dia. Macam tu lah. Bahasa ni pun main peranan untuk menakutkan musuh. Dia antara seni juga, seni bela diri. Kan. Cakap ni antara seni juga. Macam tu. Tu lah. Ada tempat boleh angkuh. Bukan tunduk ya, semua orang mengata kat Nabi, orang kata apa-apa kita senyap, diam, tak kata apa kan. Tak kata apa langsung. Itu dah lah. Kan. Bak kutih nak jadi makanan kebangsaan, kita diam, warok. Contoh kan. Tak boleh macam tu. Kena bangun lah, kena bangkit. Itu bibit-bibit liberal lah tu, liberalisasi. Kan bibit-bibit dia. Kan. Macam tu lah. Kita kena marah lah. Kena kalau perlu angkuh lah terhadap musuh. Macam tu. Contoh lah. Tu membesarkan diri. Nanti bawah ni Imam Ghazali akan ceritalah satu persatu secara terperinci. Membesarkan diri. Lepas tu dia sebut apa? Yang ke-9, ujub. Ujub ni hairan diri. Dia kata diri dia bagus dalam hati dia. Dia tak hina orang, dia tak menalekeh orang, cuma dia pandang diri dia bagus. Itu ujub. Nah. Ujub ni yang paling halus sekali lah. Paling halus sekali. Nah. Paling halus sekali ujub. Ujub. Ujub ni dia ujub ni macam ni. Dia sifat baik dekat dia tu, dia pandang daripada diri dia. Dia tak pandang Allah. Allah Ta'ala yang buat. Baik, bagus aku ni. Duk kagum seorang dia. Kan. Macam tu lah. Bangun tahajud malam, tak nak siapa tengok dah. Bangun tahajud malam kan, sembahyang, tak ada siapa tengok. Dia tak riak, tak ada siapa tengok pun, dia sengap lah. Tapi dalam sembahyang tu, Papa bagi salam, Allah, bagus aku dia. Kan, hebat aku. Tu dah tu. Tu ujub, bagus aku dia. Tu ujub ni yang paling halus sekali. Paling halus sekali. Kan, tak boleh tu, tak boleh. Haram. Dosa. Dia cara dia macam ni. Kalau rasa macam tu, cepat-cepat balik dekat Allah. Kan, dia rasa diri dia bagus, dia kata, kebagusan yang ada kat aku ni Allah Ta'ala yang bagi, aku tak ada apa-apa. Yang tu tak apa. Dia cepat-cepat sandar macam tu. Yang tu tak apa. Istighfar dan sandar yang macam tu. Alhamdulillah. Itu maksud Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau dia ujub, puji bagi aku. Nampak? Kalau ujub macam tu lah, seolah-olah dah.
Jadi kalau dia ada datang perasaan tu, cepat-cepat balik ke Allah. Sandarkan kebaikan yang ada kat dia tu dekat Allah. Aku tak ada apa-apa. Tak boleh. Kan? Bagus aku ni. Tak boleh macam tu. Nah. Syok sendiri. Hebat aku. Orang puji kita. Orang puji kita, kalau orang tu tahu dengan memuji kita ni, kita akan ujub. Kita akan ujub, kan? Yang tu tak boleh. Haram hukum dia puji, kata Imam Ghazali. Sebab pujian tu merosakkan orang tu. Tak boleh puji. Puji berdepan lah. Puji belakang dia jangan bagi dia tahu. Kan? Ni dalam bab amalan lah. Amalan yang bagus. Kan, yang baik. Kan, bagus bangun tahajud buat elok dah. Lepas tu duk rasa diri hebat aku, dia kata. Tak boleh tu. Tak boleh. Kalau dia rasa macam tu, boleh lah cepat-cepat dia balik ke Allah. Ni Allah ni yang bagi ni, aku tak ada apa. Tak apa dah tu. Itu tak apa dah. Kan, dia jangan terlupa kat Allah ya. Ni dah time kebaikan ada kat dia, dia nisbahkan kebaikan tu kat diri dia, dia lupa kat Allah. Bila dia ditimpa, dia melakukan kesilapan, apa khilaf yang dia buat, dia mula nampak Allah Ta'ala ni. Dia kali. Kalau hak elok-elok, dia nampak diri dia. Kalau hak tak elok, dia nampak takdir Allah kat aku ni, Allah Ta'ala buat kat aku macam ni. Dia nampak macam tu pula. Terbalik lah. Sepatutnya tak, semua balik semua daripada Allah Ta'ala. Dia bila buat kebaikan, dia cepat-cepat sandarkan kebaikan tu dekat Allah Ta'ala. Dia tak ada apa. Yang tu tak apa, yang tu selamat daripada ujub. Kan, cuma terlupalah, selalu terlupa. Kan, tu ujub lah, tak boleh. Ujub tak boleh. Dia diam, dia rasa dia hebat. Kan. Tu ujub. 20 rakaat dapat. Hebat 20. Kan, misalnya kan, contohlah 20. 20 kata. Depa di 8 je. Contohlah. Ke 10 riak. Habis kita berhenti kat 10 ni. Riak ni menunjuk dia dalam hal amalan ibadat ni. Tu riak. Kan? Kalau ujub terutamanya dalam hal amalan. Kan, ujub. Riak khusus dekat amalan. Kita riak ni menunjuk kan. Kalau kita tanam pasu bunga depan rumah kita, itu nak tunjuk tak? Nak menunjuk tak tu? Menunjuk kan, nak bagi orang tengok. Yang tu tak jadi soal. Tak jadi soal dalam kata riak ni. Yang jadi soal riak ni amalan. Nak tunjuk kan. Kau ni pakai kereta, tukar sport rim, bagi cantik, biar orang tengok cantik. Memang nak tunjuk tak? Memang nak tunjuk lah. Yang tu bukan soalan dia. Yang ni bukan perbahasan riak kat sini. Perbahasan riak dekat sini nak tunjuk amalan baik. Artinya ni penyakit siapa ni? Penyakit orang yang beribadah. Kan, orang yang langsung tak ibadah, dia penyakit dia lah. Dia ada penyakit dia sendiri. Ni penyakit orang yang beribadah, orang yang baik, orang yang baik-baik, penyakit dia yang dia perlu elak. Yang tu bukan pembahasan di sini. Yang dibahas riak dekat sini, yang dimaksudkan adalah amalan-amalan ni akhirat. Kan, kalau di dunia memang kita nak tunjuk pun, kita hias rumah kita nak tunjuk tak? Nak tunjuk, memang nak tunjuk. Kan? Kepuasan diri sendiri di antaranya kan. Ya ke tak mau bagi orang tengok? Nak bagi orang tengok ke? Kan? Yang tu bukan bahas riak kat situ. Riak dekat sini bukan bahas kat situ, bahas dekat amalan. Bersedekah, sembahyang, puasa. Jadi maknanya tukar story cantik ke. Tu memang nak tunjuk pun, nak tunjuk orang tengok. Kan? Orang kata riak pun tak apa tu. Yang tu tak apa, yang tu bukan bahas yang riak kat sini. Kan? Memang nak tunjuk pun, kita pakai sport rim ke? Betul nak suruh orang tengok. Nak suruh orang tengok kan? Kita buat rumah kita cantik-cantik, cat warna hijau. Di antaranya kepuasan diri kita lah. Satu memang nak bagi orang tengok kan. Betul tak? Memang nak bagi orang tengok. Tapi yang tu bukan pembahasan kat sini. Kan? Tajuk lain. Bongkak. Adakah itu
termasuklah kira salah juga. Yang tu salah juga. Tapi Masih bangga orang kita Allah mak lawa lagi ni kan. Kita pun rasa saya syok lah. adakah itu masa lepas Yang tu bukan yang tu bukan bab riak kat sini. Bukan bab riak kat sini. Kalau ya pun yang tu mungkin dia lupa tu nikmat yang dia dapat tu daripada Allah. Macam tu jelah, lupa diri yang tu jelah. Tapi bukan bab riak dekat sini. Riak dekat sini menunjuk amalan ni, amalan ibadat ni. Kan kalau dunia ni memang kita nak tunjuk lah. Sport rim, nak tunjuk sport rim. Motor, nak tunjuk motor dia lawa sikit. Kan macam tu lah. Pasu bunga tanam kat pintu tu. Release tension satu hal. Lagi satu betul tak nak bagi orang tengok. Nak bagi orang tengok juga. Kan nak bagi orang tengok juga kan. Tapi tak apa, yang tu bukan riak yang dicela kat sini. Yang riak yang cela kat sini ni amalan ni. Amalan ni. Nampak tak? dia bangun malam. Lepas tu siang tu ngantuk. Malam tadi tahajud dia. Tu nak tunjuk tu, nak beritahu. Nak beritahu yang dia tahajud. Kan. Lagi satu, dia riak ni bukan dengan perkataan. Saya bukan nak riak lah. Nanti saya cerita, nanti riak pula. Jadi saya tak nak cerita lah. Bukan yang tu. Bukan yang tu. Ya, yang tu dia juga lah. Yang tu sebenarnya riak dah lah tu. Kan, saya bukan nak riak lah. Tapi tak nak cerita, lagi riak pula. Dah tak cerita. Riak dah lah tu. Kan, nak tunjuk lah tu. Kan. Dia bukan dengan bahasa. Dia diam buat tak tahu, kan. Kalau bangun tahajud senyap-senyap. Buat biasa buat tak tahu. Lepas tu kalau dah buat tak tahu, dah tak riak, dalam hati pula lah kena jaga ujuk. Kena jaga dalam hati pula. Faham tak? Kita dah bangun tahajud kan. Lepas tu tak beritahu kat orang, senyap. Apa dia kena jaga? Ni hati pula, ujuk ni, nak jaga daripada ujuk tadi. Tak beritahu kat orang tak apa dah, nak jaga ujuk ni. Kan? Istighfar. Kalau ada perasaan diri tu bagus, sandar kat Allah. Kebagusan ni Allah Ta'ala yang bagi, aku tak ada apa. Tu tertangkis lah ujuk tu. Kan, riak, okey lepas dah tadi, tak cerita kat orang. Ada orang riak pun tak lepas dah. Riak pun tak lepas lagi. Kan, bangun tahajud elok dah malam. Kan, Allah, bangun tahajud, bangun besok pagi dia tak puas hati, orang tak tahu dia bangun malam tadi. Dia tak puas hati, orang tak tahu. Dia pun pergi ketuk pintu jiran dia. Assalamualaikum. Malam tadi hang dengar tak bunyi guruh kuat? Guruh tak dengar pun. Ada pukul 3 pagi tadi aku jaga bangun ambil uduk, bunyi guruh kuat. Aku nak main tahajud. Dia nak cerita tu ya. Kan. Dia tak puas hati, orang tu tak tahu dia tahajud. Dia tak puas hati. Tu riak pun tak lepas dah. Tapi kalau dia jaga elok, okey, riak dia lepas. Tapi ujuk kena jaga pula. Kan. Banyak tu penyakit dalam lah. Nanti Imam Ghazali ceritalah satu-satu kat bawah ni. Faham kan? Faham. Tunjuk puas hati. Orang lain tak tahu tak puas hati. Begitu kawan dia fikir lah aku hantar dia dengar serah dia. Itu biasa. Nanti Imam Ghazali cerita satu-satu kat bawah ni. Kan ni kita secara sambil lalu je. Okey, tengok dia kata hendaklah bersungguh-sungguh engkau menghiasi jantung engkau, iaitu menjauhilah dari jantung engkau daripada sifat-sifat kecelaan ini. Nescaya adalah engkau mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Adalah kita jaga daripada 10 perkara yang kita baca malam ni. Nanti bawah ni ada terpinci dia. Jaga, nanti insya-Allah kita mendapat kemenangan di dunia dan di akhirat. Jaga daripada 10 perkara ni. Dia daripada ibu ataupun benih kejahatan-kejahatan yang lain. Kan nanti bawah ni dia cerita satu persatu lah. Habislah. Summa qala musannif kerana firman Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala alam. Nanti bulan depan sambung lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illa Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba man yuballighuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilaina min nufusina wa ahlina mimma il-barid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bawa ni